Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang tajuk, adakah negara atau kerajaan kita boleh dibeli dengan hanya harga 750 juta ringgit dalam apa yang dikatakan Dubai Move. Jadi dalam video ini saya ingin memberi pandangan saya terhadap isu kerajaan yang boleh dibeli oleh beberapa orang kaya dan juga ahli-ahli parlimen yang sanggup mendapat rasuah 20 juta ringgit seorang. Maka apakah implikasinya jika perkara ini benar-benar berlaku? Sebelum itu saya akan buat ulasan tentang berita tersebut daripada dua sumber, satu daripada Malaysia Kini dan satu lagi daripada Iswardi Morni. Dan saya akan beri pandangan saya tentang sama ada saya mempercayainya atau tidak, dan seterusnya akan membuat ulasan terhadap 5 perkara yang menjadi bermakna kalau perkara ini benar-benar berlaku. Baik, yang pertama, kita mendapat tahu daripada laporan Malaysia Kini bahawa pegawai JCOM telah membuat suatu kenyataan bahawa terdapat beberapa orang wakil parlimen ataupun ahli parlimen yang juga bersama-sama dengan pegawai-pegawai kerajaan telah berkumpul di Dubai bersama dua orang yang bergelar Tun. Jadi saya rasa Tun yang dimaksudkan ni adalah orang-orang Melayu, dan orang-orang yang berada di situ pun kemungkinannya, kalau tak semua, kebanyakannya orang Melayu beragama Islam. Jadi di sini dikatakan bahawa mereka membuat perancangan untuk menjadi ejen kepada beberapa ahli parlimen kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim untuk membeli, saya rasa dengan mungkin berharga walaupun tak disebut, tetapi ada juga yang telah dikatakan berpuluh-puluh juta sehingga 20 juta dan sebagainya. Itu satu andaian. Maka kalau kita lihat perkara itu telah disebutkan oleh seorang pegawai dan diterbitkan di dalam Malaysia Kini, dan ia menjadi sesuatu yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Yang kedua pula adalah berita daripada Iswardi Morni, iaitu seorang YouTuber yang saya ikuti sebagai subscriber, dan saya amat menghormati saudara Iswardi yang telah lama memberi maklumat, memberi analisa, dan sebagai seorang yang saya rasa seorang yang berintegriti, seorang yang punya keikhlasan, dan seorang Muslim yang benar-benar mengikut ajaran Rasulullah SAW. Walaupun beliau tidak bergelar ustaz ataupun tok guru dan tak pakai serban dan tak pakai jubah, tapi saya lebih mempercayai beliau daripada orang-orang yang bergelar tok guru ataupun ustaz. Jadi di dalam berita yang beliau sebutkan, beliau mengatakan bahawa ada seorang blogger yang telah mengatakan bahawa kerajaan akan bertukar pada sekian-sekian hari. Tetapi apabila hari itu tiba, maka tidak terjadi. Dan beliau mengatakan bahawa sebenarnya satu pelaburan 1 bilion, sebanyak 1 bilion telah disediakan untuk membeli wakil-wakil rakyat daripada kerajaan. Dan kalau kita lihat 1 bilion dibahagikan dengan 20 juta, kita akan mendapat nombor 50. Jadi inilah andaian yang saya buat bahawa 1 bilion tu ialah untuk membeli 50 orang wakil rakyat. Tetapi usaha itu gagal kerana ada bangunan dan juga aset-aset seorang Tun telah disita dengan tiba-tiba. Jadi kita pun dah baca siapa Tun tersebut dan bangunan siapa milik Tun tersebut. Tuan-tuan boleh semak sendirilah. Dan perkara ini tidak berlaku dan kerajaan tidak bertukar.
Tup-tup tiba-tiba terdengar pula ada satu berita tentang berkumpulnya orang-orang di Dubai, iaitu tempat atau negara Islam, dan sudah tentulah orang-orang Melayu Islam yang berkumpul kononnya untuk mendapat assignment menjadi ejen untuk memberi rasuah kepada wakil-wakil rakyat kerajaan untuk berpaling tadah. Jadi Iswari Marni mengatakan bahawa jumlah yang disediakan adalah 140 euro ataupun 750 juta ringgit yang akan dibawa masuk daripada luar negara oleh seorang blogger terkenal yang sekarang rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam yang duduk di London. Dan blogger ini ada nama dia Raja, dan dia adalah blogger yang terkenal, iaitu seorang kaki putar belit, satu orang yang dikatakan spin master, yang kerjanya mendapat duit daripada orang-orang yang nak menjatuhkan orang lain, atau parti politik yang nak menjatuhkan parti politik lain, fitnah, segala macam benda dibuat oleh blogger ini sebagai perniagaan beliau. Satu ketika dulu saya amat menghormati blogger ini kerana dia adalah salah seorang daripada pejuang reformasi dengan websitenya Maha Zalim, Maha Fir'aun, tetapi beliau telah berpaling tadah untuk menjadi broker demi mendapat wang, dan juga tidak ada mempunyai nilai-nilai kesungguhan untuk membaiki Malaysia. Ini adalah berita-berita yang telah diberikan. Jadi sebagai seorang rakyat biasa, kita pun tidak melihat apa-apa bukti yang nyata, dan terdapat penafian daripada ramai ahli-ahli politik Perikatan Nasional, dan juga daripada saya rasa pihak kerajaan juga, yang mengatakan bahawa tidak ada unsur-unsur ataupun usaha demikian yang mereka dengar, ataupun mereka tidak mahu melayan. Jadi di sini saya ingin membuat analisis saya sendiri sama ada perkara ini saya percaya atau tidak, walaupun tidak ada bukti yang nyata. Jadi saya memberi satu kepercayaan kepada kedua-dua berita ini disebabkan dua perkara. Yang pertamanya adalah negara kita telah melalui Sheraton Move pada tahun beberapa tahun yang lalu, iaitu di mana kerajaan backdoor ataupun kerajaan pintu belakang telah mengambil alih pilihan rakyat. Rakyat telah memilih Pakatan Harapan, tetapi komponen Pakatan Harapan iaitu Bersatu, Berpaling Tadah dan bekerjasama dengan UMNO serta PAS dengan cara memberi jawatan-jawatan menteri, timbalan menteri dan GLC kepada wakil-wakil yang berpaling tadah, iaitu wakil-wakil daripada Pakatan Harapan sendiri, terutama daripada PKR. Di sini kita lihat bahawa sejarah telah membuktikan bahawa rasuah menjadi penentu kepada siapa yang menjadi kerajaan, dan ini menyedihkan sekali kerana ia tidak memberi apa-apa nilai kepada pemilihan daripada rakyat. Jadi keduanya pula adalah kita pun telah tahu bahawa negara kita kehilangan 40 bilion daripada seorang yang bernama Joe Low, yang berjaya memikat Perdana Menteri yang lepas iaitu Najib Tun Razak supaya juga merompak negara kita ini, dan Najib Tun Razak kini berada di penjara Kajang. Telah dibuktikan rasuah yang sebesar-besar rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah sebanyak 40 bilion ini bukan hanya boleh berlaku kerana ahli politik atau ahli perniagaan seperti Joe Low, tetapi juga pegawai-pegawai kerajaan di dalam jentera pentadbiran negara kita. Kita dengan korupsi ini amat teruk sekali, tuan-tuan.
Jadi oleh kerana dua perkara ini telah berlaku di dalam negara kita, maka saya tidak ada masalah untuk mempercayai bahawa orang Melayu, orang Islam sanggup memberi rasuah dan menerima rasuah demi untuk kepentingan diri masing-masing, dan mengatakan bahawa mungkin ini adalah untuk perjuangan Melayu atau perjuangan Islam, maka itu adalah bisikan syaitan daripada diri masing-masing. Baik, sekarang saya ingin mendapatkan apakah makna kalaulah perkara Dubai Move ini berlaku dan ia jadi sebenarnya suatu perkara yang benar. Yang pertama, tidakkah ia menakutkan bahawa negara kita ni boleh dibeli mungkin dengan harga 1 bilion sahaja, mungkin dengan harga 750 juta sahaja? Apa makna dia? Makna dia orang luar yang ada duit boleh beli negara kita. Dia tak belilah semua, dia beli apa? Dia beli orang-orang kita, iaitu wakil-wakil rakyat parlimen kita yang beragama Islam, dan juga berbangsa Melayu. Jadi ini adalah satu pelaburan bagi mereka. Kalau kita bagi 1 bilion, iaitu mungkin 20 juta seorang, maka nanti dapatlah projek yang berbilion-bilion, maka pulangan baliknya sudah tentu lebih daripada 20-30 bilion. Siapa yang tak nak berniaga sedemikian, tuan-tuan? Kita bagi 1 bilion, kita dapat 40 bilion. Jadi negara kita menjadi satu joke ataupun satu jenaka, boleh dibeli dengan hanya 1 bilion. Yang kedua, ini menunjukkan bahawa orang-orang kaya yang dalam negara kita, tidak kira lah dalam bangsa apa, mungkin bangsa Cina, mungkin bangsa India, mungkin bangsa Kadazan, mungkin kaum-kaum yang tidak kira siapa-siapa, dengan wang ringgit boleh membeli wakil-wakil rakyat yang kata dia tu memperjuangkan Islam, dia tu memperjuangkan nasib Melayu. Bohonglah. Mereka ni semua boleh dibeli dengan semudah-mudah. Dan memanglah susah kita nak kata siapalah di antara kita yang boleh menolak tawaran 20 juta ringgit. Tuan-tuan dan saya sendiri bekerja seumur hidup, kita tidak akan melihat walaupun 1 juta ringgit pun di dalam akaun kita. Jadi kerjalah kita sampai mati, mungkin kita tak akan melihat wang yang walaupun sedikit daripada itu. Jadi memanglah tawaran itu satu tawaran yang kalau mereka hilang kawan, hilang saudara mara, hilang segalanya, hilang jawatan, tapi dah dapat 20 juta untuk membuat khianat ini, itu pun dah cukup. Apa yang orang katakan, anak bini, cucu cicit makan tak habis. Tapi ini telah menggadaikan nilai dan jiwa mereka, walaupun mereka mengatakan bahawa mereka membuat ini adalah untuk Islam itu sendiri. Baik, saya akan ceritakan tentang apa dia Islam Rasulullah dan apakah Islam Melayu yang dimaksudkan oleh mereka ini. Yang ketiga adalah bahawa apakah nilai kita pergi membuat pilihan di dalam pilihan raya. Dah langsung tak ada. Kalau terjadinya betul Dubai Move ni, saya mengambil peluang ini untuk mengatakan bahawa saya langsung tidak akan pergi mengundi lagi dah. Buat apa? Buang masa. Sebagai orang yang tua, nak kena tunggu dalam hujan, panas, itu pun dah sudah teruk untuk kita lakukan. Maka saya rasa negara inilah negara yang telah kehilangan maruah dia dan tidak lagi berguna untuk kita selamatkan. Yang keempat, kita tak perlu lagi lah parti politik. Nak buat apa parti politik? Kalau parti politik, parti-parti pun dah boleh dibeli. Dibeli dengan jawatan, dibeli dengan projek, dibeli sekarang ni dengan cash. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu cash is king. Tun Mahathir selalu mengutuk bahawa Najib itu selalu menggunakan cash is king, tetapi saya rasa dia pun 2 kali 5 lah. Jadi di sini kita lihat bahawa makna yang terakhir sekali adalah Islam itu sendiri.
Apakah Islam yang menggunakan peluang sedemikian? Cuba kita lihat apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah kita tahu, yang kita belajar, bahawa baginda telah ditawarkan macam-macam oleh orang-orang Quraisy untuk berhenti berdakwah. Ditawarkan wanita, ditawarkan kedudukan, ditawarkan harta benda, menjadi kaya daripada semua orang. Tetapi Rasulullah menjawab, kamu kalau bagi saya bulan pun saya tak akan terima. Inilah jalan yang sebenar. Jadi tuan-tuan nak bandingkan Rasulullah dengan wakil-wakil rakyat yang bergelar Tok Guru, Ustaz, dan juga orang Islam yang kononnya membaca ayat Quran berjela-jela, saya rasa tidak ada perbandingan di situ. Peristiwa yang kedua mungkin tidak ramai yang tahu, tapi saya telah terbaca di dalam sebuah buku Anecdotes of Islam, di mana ketika itu Rasulullah telah kematian anak lelakinya. Jadi di situ orang-orang Quraisy telah menghina Rasulullah dengan mengatakan bahawa tengok pemimpin kamu ni kamu anggap hebat, tetapi dia tak ada pun anak lelaki, dan kalau ada pun telah meninggal dunia. Jadi pada zaman itu, kalau seorang lelaki yang ada nama, tak ada nama, tak ada anak lelaki, maka dia jadi seseorang yang tidak mendapat berkat atau tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab itulah terjadinya peristiwa Umar Ibn Al-Khattab menanam anak kandung beliau sendiri yang perempuan, dan diceritakan dengan cara yang cukup menyedihkan, sehingga kan ada ayat Al-Quran mengatakan anak-anak ini akan bangun semula di akhirat dan berkata, apa dosa mereka? Apa dosa mereka telah dikambus sedemikian? Satu perkara yang mengerikan apabila saya membaca ayat Quran tersebut serta cerita-cerita dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini apabila terjadinya kematian anak lelaki Rasulullah, maka beliau telah dicemuh dan pengikut-pengikut pun merasa agak risau. Tapi tiba-tiba terjadinya gerhana matahari dan keseluruhan Arabia telah diselubungi oleh kegelapan. Maka orang-orang Islam pada ketika itu telah membuat andaian bahawa Allah marah kepada orang Quraisy dan nabi mereka, nabi yang berkuasa, dan kejadian itu adalah diakibatkan oleh kematian anak Rasulullah. Jadi di situ ramai orang-orang Quraisy pun menjadi takut, dan dikatakan oleh ahli sejarawan, maka kalau Rasulullah tak berkata apa-apa, maka keseluruhan Arabia itu boleh menjadi Islam pada ketika itu. Sebab fenomena gerhana matahari ini adalah satu fenomena yang dianggap ajaib, sebab ramai yang tidak faham tentang mekanisme sains di balik kejadian tersebut. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Rasulullah apabila orang-orang Quraisy itu bertanya, betulkah Tuhan marah kepada kami kerana menghina Tuhan, kerana anak Tuhan itu mati? Rasulullah tidak mengambil kesempatan demikian. Rasulullah mengatakan bahawa ini tidak benar, bahawasanya gerhana matahari ini adalah salah satu petanda kejadian dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak ada kait mengait sama ada daripada orang yang mati ataupun orang yang hidup. Jadi Rasulullah tidak mengambil kesempatan, tuan-tuan. Tidak mengambil kesempatan seperti wakil-wakil rakyat yang mengatakan pejuang-pejuang Islam demi untuk mempertegakkan Islam. Kalau Rasulullah hendak, pada ketika itu Rasulullah telah menerima segala harta benda, menjadi orang yang kaya, tak payah nak berdakwah, tak payah nak bersiksa, tak payah nak membuat perjuangan. Apabila dibuat tawaran seperti 750 juta itu, baginda tak terima. Dan apabila diberi peluang untuk duduk diam, menerima saja orang yang masuk Islam kerana mereka tidak faham tentang gerhana matahari. Tetapi Rasulullah telah membetulkan
yang mengatakan bahawa ini adalah tidak ada kaitan dengan kematian anak baginda. Jadi di sini saya ingin akhiri bahawa negara kita ini telah menjadi satu negara yang amat tenang. Jikalau Dubai Move ini berjaya, maka saya rasa dah tidak adalah peluang untuk negara kita ini menjadi baik. Negara kita ini telah menjadi bangkai yang mana kita nampak tubuh badannya, tetapi ia telah menjadi busuk dan juga telah menjadi racun kepada sesiapa. Jadi ini adalah perkara yang menyedihkan, dan ia telah menamatkan riwayat demokrasi kita, menamatkan riwayat rukun negara kita, menamatkan riwayat sistem moral kita, dan menamatkan riwayat apa yang dikatakan Islam sebagai petunjuk jalan yang benar kepada kita yang beragama Islam. Jadi saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri bahawa janganlah kita membuat perkara ini terjadi dengan kita menolak sesungguhnya perbuatan orang kaya boleh membeli wakil rakyat di negara kita ini. Sekian, terima kasih.